Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam berita Pagi Sabah 17 November 2022. Hanya 3 laporan polis diterima sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15 PRU15 di Kota Kinabalu setakat Selasa lalu. 2 kes membabitkan khianat iaitu berkaitan bahan PRU15 seperti bendera maupun poster dirosakkan. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi dalam sidang media memaklumkan satu lagi laporan adalah mengenai seorang calon dimarahi dengan kata-kata lucah. 3 kes yang dilaporkan dalam tempoh berkempen di daerah Kota Kinabalu ini, dan ini melambangkan, ini menunjukkan keadaan ataupun aktiviti politik seperti ceramah, kempen, walkabout dijalankan dalam keadaan yang terkawal. Tanpa ada unsur-unsur provokasi, tanpa ada unsur-unsur yang berat lah. So ini mungkin menunjukkan kematangan penyokong-penyokong, pemimpin-pemimpin, calon-calon yang akan bertanding di dalam PRU 15 nanti. Setakat 12 hari berkempen, sebanyak 329 permohonan mendapatkan permit mengadakan kempen, ceramah serta walkabout telah diluluskan. Ketika ditanya berhubung lebih 400 kawasan panas di seluruh negara, SCP Muhammad Zaidi memberitahu 7 daripadanya telah dikenal pasti di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan pasukan IPD Kota Kinabalu sudah bersiap siaga sepenuhnya bagi memastikan keamanan dan keselamatan setiap rakyat terjamin, khususnya ketika PRU15 ini. Barisan Nasional BN dengan kerjasama Gabungan Rakyat Sabah GRS yakin dapat memenangi lebih 15 kerusi Parlimen Sabah dalam pilihan raya umum ke-15 ini. Analisa jelajah BN di seluruh negeri memperlihat sokongan rakyat berpihak mesra kepada GRS BN. Pengerusi BN Sabah yang juga calon BN Parlimen Kinabatangan, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, kemenangan bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukanlah suatu yang mustahil untuk GRS dan barisan untuk menang 15 kursi, di mana kita telah kategorikan beberapa kursi-kursi tersebut, dan insyaAllah sekiranya berjalan sehingga 19 hari bulan ini seperti yang kita rancang, mungkin melebihi 15 pun kedua-dua parti ini akan dapat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Suan Lamba Kinabatangan. Datuk Bung memanfaatkan baki hari kempen dengan menyantuni masyarakat di kawasan parlimen berkenaan. Sementara itu, pengerusi GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor turut menyuarakan keyakinan sama terhadap keutuhan GRSBN. Ini dinyatakan kepada media selepas Majlis Bersama Rakyat di Kampung Bongaya Baru Batu Sapi Sandakan. Terdahulu berucap dalam majlis ini, Datuk Haji Ji berkata kerajaan GRSBN menekankan pembangunan dan perpaduan sebagai landasan membawa kestabilan dan kemajuan. Aspek itu penting untuk masa depan rakyat berbanding pendekatan politik mengikut emosi hingga rakyat dan kawasan tidak terbela. Tambah beliau, GRSBN komited membawa Sabah maju ke depan dengan sasaran menjadi sebuah negeri maju pada masa akan datang. Lagi sekitar kempen PRU15, pastikan pengundi menunaikan tanggungjawab pada Sabtu ini. Itu antara peringatan yang dibawa oleh calon dalam kempen yang diadakan. Calon Barisan Nasional BN Parlimen Tenem, Datuk Jamawi Jaafar menyeru pengundi merancang jadual untuk keluar mengundi apatah lagi dalam keadaan cuaca tidak menentu kebelakangan ini. Tuan-tuan, puan-puan bolehlah merancang masa yang sesuai untuk keluar rumah dan juga menaiki kenderaan masing-masing dan sampai ke pusat pemohon undi. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan lawatan mesra bersama masyarakat setempat dan peniaga di Pekan Tenem. Sementara itu, calon Gabungan Rakyat Sabah GRS Parlimen Tuaran Datuk Johnston Bangkwai melakukan pecutan akhir kempen dengan membawa mesej kesatuan antara jentera GRSBN. Kekuatan kita ini ialah kesatuan. Ada parti yang lain, dia parti individu, dia satu parti saja. Tapi kita, Gabungan Rakyat Sabah dan juga Barisan Nasional, dengan kerjasama, kita semua ada kekuatan. Jadi apabila kita gabungkan kekuatan bersama kita itu, sudah tentulah itu memberi harapan kepada kita untuk menang.
Beliau nyatakan demikian selepas program walkabout dan melancarkan bangunan Pusat Informasi Pelancongan Kiulu di Pekan Kiulu. Di Tawau pula, penerimaan pengundi terhadap calon GRS Parlimen Tawau, Law Sufui, sangat baik. Ini dinyatakan Pengarah Jentera Pilihan Raya GRS Tawau, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Alhamdulillah, respon dan body contact daripada pengundi-pengundi dan mereka-mereka yang kita jumpa dan yang hadir di majlis-majlis keramat kita adalah menunjukkan petunjuk yang positif. Dan saya yakin bahawa pengundi-pengundi adalah mereka yang inginkan sebuah negeri dan negara yang stabil, yang mana pemimpin-pemimpinnya ialah berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Batu Dua, Jalan Saleh, Tawau. Sementara itu, hanya 2 hari lagi sebelum hari pengundian PRU15. Adakah pengundi bersedia menjalankan tanggungjawab? Tinjauan di sekitar Kota Kinabalu mendapati rata-rata mereka yang ditemui teruja menanti ketibaan Sabtu ini. Lebih menyenangkan lagi pengumuman cuti khas untuk dimanfaatkan sepenuhnya para pengundi bagi merancang perjalanan, terutama mereka yang tinggal di luar daerah mengundi. Bagi saya sebagai seorang yang bekerja, saya bersedia disebabkan satu kelebihan kerajaan sudah memberi kita satu cuti khas untuk kita balik kampung dan bersedia untuk mengundi pada keesokan harinya. Tanpa kita perlu risau kerja apa semua, so kita boleh tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Saya sudah bersedia, lagipun kerajaan sudah bagi cuti 2 hari untuk mengundi, jadi memudahkan saya untuk balik kampung lah. Tempat saya mengundi di daerah Papar, P175. Semoga semua turun mengundi, mengundilah dengan bijak. Terima kasih juga kepada kerajaan sudah bagi inisiatif cuti khas untuk penjawat awam, memandangkan kampung halaman saya, tempat saya mengundi jauh, jadi saya akan gunakan cuti tersebut dengan sepenuhnya lah. Kita sebagai rakyat Malaysia kena jalankan tanggungjawab lah agar dapat memilih kerajaan yang memimpin negara di masa akan datang. Keluarlah mengundi agar kita dapat memilih siapa yang layak dan siapa yang calon terbaik. Amat teruja untuk menunaikan tanggungjawab ini. Saya berharap pada belia-belia di sana beramai-ramai untuk menunaikan tanggungjawab pada hari Sabtu ini. Pesuruhjaya PAS Sabah Paumin Muhammad Aminuddin Aling mendahului senarai 217 penerima darjah kebesaran, bintang serta pingat negeri Sabah bersempena hari jadi yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin. Muhammad Aminuddin dikurniakan Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK dalam istiadat yang disempurnakan Tun Dr. Johar di Istana Seri Kinabalu. Turut menerima ASDK Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sulaman, Murneh Lamsari dan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Abdul Razak Muda. Secara keseluruhan 13 penerima ASDK, 35 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 77 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 57 penerima Bintang Kinabalu BK dan 35 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji. Turut hadir Tuan Puan Dr. Nolida Tan Sri RM Jasni. Para penyelidik disaran terus berinovasi dalam organisasi dan kehidupan harian. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, dalam era revolusi industri 4.0, masyarakat perlu mengadaptasi perubahan serta mempunyai paradigma baharu yang dapat memacu masyarakat berinovasi. Dan kita menyeru supaya pendidikan ini dibuat secara berterusan dan dengan harapan banyak lagi kajian-kajian yang dibuat yang boleh memberi impak yang sangat tinggi, bukan hanya dalam bidang masing-masing, merangkumi bidang-bidang sains ataupun social science. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam Majlis Anugerah Penyelidik UMS tahun 2021 di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Mahiruddin menyampaikan penghargaan antaranya bagi 4 sitasi tertinggi dalam penerbitan jurnal berindeks Scopus serta penghargaan skor Myra tertinggi 2021, 4 bintang dan 5 bintang.
Profesor Datuk Dr. Kasim terpilih sebagai penerima anugerah khas Tun Chancellor UMS 2021, manakala Profesor Madya Dr. Patricia Clementina menerima anugerah penyelidik 2021. Beralih kepada perkembangan COVID-19, sebanyak 221 kes baharu direkodkan semalam, iaitu pertambahan 9 kes berbanding jumlah hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, pertambahan kes hasil daripada peningkatan kecil kadar positiviti iaitu 11.97% dengan sampel ujian berjumlah 1,846. Tuaran mencatat kes tertinggi dengan 50 kes diikuti oleh 6 daerah lain iaitu Kota Kinabalu, Penampang, Lahad Datu, Papar, Sandakan dan Tawau. 8 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. Sebanyak 214 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan kategori 2, 3 dalam kategori 5 serta masing-masing 2 kes dalam kategori 3 dan kategori 4. Baik, sekian berita Pagi Sabah edisi Khamis. Jangan lupa tanggungjawab untuk mengundi pada Sabtu ini. Yang sahih di RTM, #MyPRU15. Assalamualaikum dan salam hormat. Undi adalah rahsia. Undilah calon pilihan anda. Tapi jangan kau lupa bawa dukungan pengenalan diri. Sekali lagi diingatkan, mari kita turun mengundi. Satu undi amat berharga.